الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam kepadanya Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, umat-umat Nabi yang mana tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sentiasa mengingati kita sebagai umatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam ini Allah Ta'ala beri peluang kepada kita berhimpun kembali setelah hampir setengah tahun kita tidak dapat bertemu dengan disebabkan ujian COVID-19 ini. Maka Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sekali lagi berhimpun dalam rumah Allah, majlis zikrullah ini. Dan Alhamdulillah, banyak-banyak kerana nikmat paling mahal sekali masih ada dengan kita, yakni nikmat iman dan Islam. Syukur pada Allah. Kadang-kadang Allah uji penyakit COVID ini sehingga iman hilang. Kadang-kadang iman itu telah lenyap, kurang, lemah dan sebagainya. Ala kulli hal, kita walaupun ujian Allah beri sebanyak mana pun, tetapi syukur pada Allah dikurniakan iman yang sempurna hingga malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi Alhamdulillah, malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk pada hari yang ke-14 Rabiul Awal, malam yang ke-15 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata ulama,
bulan kelahiran Nabi, tidak ada perkara yang lain yang mesti kita minta pada Allah. Antara dalam kitab Fiqhus Sirrah menyatakan 5 hal yang perlu kita ada mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali disebutkan memohon kepada Allah supaya diberikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang Rasulullah, kita kena utama sekali minta ke Allah. Minta apa ke Allah? Minta supaya Allah bagi hati kita ni, diri kita ni ada rasa sayang cinta Nabi. Hari ini tuan-tuan, akhir zaman, orang kenal nama saja tapi orang tak cinta Nabi. Pasal dia tak minta pada Allah. Malam ni tuan-tuan mai majlis ni adalah majlis yang Nabi anjurkan dulunya. Kalau tuan-tuan tak cinta Nabi, tuan-tuan mai tapi tak berasa seronok mai majlis macam ni. Orang cinta Nabi seronok tempat macam ni. Jadi minta yang pertama sekali kena minta kepada Allah, moga Allah campakkan rasa, ada rasa cinta, kasih, sayang ni pada Nabi. Kalau Allah tak izin, mai duk pilah sejam, cerita pilah tentang Nabi lahir ke, tentang Nabi hijrah ke, tentang Nabi wafat ke, cerita pilah tentang Nabi, tetap tidak ada manfaat bagi dia. Tidak ada cerita paling terbaik, tidak ada sirah paling terbaik berlaku pada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada baby paling terbaik, tidak ada ibu yang paling terbaik, tidak ada ayah yang paling terbaik, tidak ada keluarga terbaik, suami terbaik, yang tercantik, yang terindah, yang lemah lembut, yang sopan santun, semua ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ni kena banyak teringat kat Nabi, minta ke Allah, bagi Allah, ya Allah, bagi aku ni betul-betul rasa cinta ni, aku dah berlakon banyak ni. Ustaz duk sebut cinta-cinta, aku buat-buat bila muka sebek, muka sedih teringat pada aku tak berasa. Tapi kena minta ke Allah yang sama sekali. Moga Allah yang campak. Kalau tak ada Allah izin cinta Nabi, tak cintalah kita pada Nabi. Yang kedua, kena buat apa? Kena banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kena banyak sungguh lah nak. Yang pertama tadi minta cinta. Pasal apa? Kena cinta. Pasal tak sempurna iman seseorang kamu ni selagi tak cinta aku lebih pada semua. Yang pertama memang kena cinta Nabi lah. Yang kedua, kena banyak selawat kat Nabi. Pasal selawat pada Nabi ni perintah Allah. Maka kena pegang ni elok. Pasal apa kami nak kena selawat, Ustaz? Pasal itu perintah dari Allah Ta'ala. Sallu alaih wa sallimu taslima. Yang ketiga, kena buat apa? Yang ketiga disebutkan perlu mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Kita pun kalau nak kena tahu, nak kena kenal seorang tu, kita tengok riwayat hidup dia, kita tengok keturunan dia, kita kena tengok pula asal usul dia mai dari mana, baru kita rasa dia ni boleh kita buat jadi keluarga kita. Kan boleh ikut dan dia. Kita nak dapat cinta seseorang tu, kalau boleh kita nak kenal dulu, baru kita mai rasa kasih, lama-lama makin sayang. Nabi kalau kita tak kenal, takkan dapat cinta. Tak tahu macam mana sejarah hidup Nabi, tak tahu macam mana Nabi ni sayang kat umat Nabi ni macam mana, sampai sahabat cemburu. Pasal apa kau sebut ikhwan? Ikhwan tu kami ke? Dah, hampa sahabat yang ikhwan ni tak pernah tengok aku pun, tak pernah jumpa aku, umat satu masa nanti, tapi mereka ni sayang dan kasih pada Allah. Nah, pasal apa saya sebut macam ni tuan-tuan? Nabi diceritakan di akhirat kalau Nabi orang yang pertama boleh sujud pada Allah. Nabi orang yang pertama boleh angkat kepala dari sujud. Nabi, apa yang Nabi cari? Nabi sujud, Nabi angkat, Nabi kalih kiri, Nabi kalih kanan, kalih belakang, semua umat Nabi. Tapi orang tanya, macam mana kau kenal umat engkau wahai Rasulullah? Aku kenal mereka ni. Antaranya mereka yang selalu kerap berwuduk, bercahaya wajah. Kan? Wajah ni keluar ikut tangan, ikut kaki, ikut telinga, ikut hidung, cahaya.
Bermaknanya apa? Orang yang berwudu adalah orang yang sentiasa jaga solat. Tak tinggal semayang orang tu. Nabi kenal orang tu. Allahu Akbar. Tu yang ketiga, kena balik banyakkan baca sirah Nabi. Yang keempat, kena membiasakan diri dengan Nabi. Membiasakan diri dengan Nabi. Maknanya apa? Kita hidup hari ni 24 jam, ikut 24 jam cara hidup Rasulullah. Kita langkah surau tadi, Nabi langkah kanan ke kiri? Kanan dulu. Kena peringat belakang. Nabi ambil wuduk macam mana, baca doa ke tak, kanan ke kiri dulu ke, macam mana? Nah, kita keluar rumah tadi, Nabi main keluar saja ke, tak baca bismillah tawakkal tu ala Allah ke? Kita nak tidur sekejap lagi, kita nak makan sekejap lagi, tak ada ke cara Nabi? Ada belaka cara Nabi. Jumpa kawan ada cara Nabi, jumpa budak kecil ada cara Nabi, cucu balik mai cara Nabi. Ada belaka. Nabi ni hebat. Pak mentua macam mana Nabi layan anak menantu, Nabi layan macam mana, semua ada cara Nabi. Maka kita kena hidup cuba dengan cara kehidupan Nabi, belajar. Nabi makan baziak tak? Tak baziak. Kita jangan baziak. Hari ni orang buang makanan sepah. Makan tak habis, buang. Bukan cara Nabi. Yang kelima, khidmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ni siapa? Kita semua Islam ni umat Nabi di belakang. Khidmat, membantu, tolong-nolong, sayang menyayang. Dia tak ada istilah benci, dendam. Ni macam-macam ada jadi hari ni. Islam benci Islam, Islam meluat Islam, Islam dendam Islam, Islam nak jatuh Islam. Ni duk jadi belakang ni. Nabi tak ajak. Nabi suruh berkhidmat. Kita tolong orang, nampak orang tak larat, nampak orang ni yang macam ni masalah, kita khidmat. Itu cara nak dapat syafaat di akhirat kelak, mudah-mudahan. Baiklah, sajalah saya buka poin ni. Pasal saya ingat ni masih bulan dia, kita duk berasa. Samalah macam bulan Ramadan, cerita baik Ramadan ni. Macam malaikat no Ramadan. Pasal hari pertama tu ustaz tu dah sentuh dah Ramadan ni, jangan tinggal semayang berjamaah. Tak tinggal pasal Ramadan. Ni cerita tentang bulan Nabi. Saya rasa mesti kita ada di hati ni, sayang tunggu ni. Rupa-rupanya nak kena buat yang tu, nak kena buat yang ni, cara hidup Nabi, nak kena ada baca sirah Nabi dan sebagainya. Baik. Jadi itu mukadimah saja. Baik. Maka kita sambung balik pengajian kitab Al-Jawharil Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Sambungan pada bab kelebihan La ilaha illallah, halaman ke-30. Kita berhenti bulan 3, 18 bulan 3 2021. Baik nak? Baik, alhamdulillah. Saya kira yang bawa kitab, alhamdulillah. Yang tak bawa kitab pun alhamdulillah. Bukan saja tak ada kitab, ada, cuma cari tak jumpa. 6 bulan tak cari. Cari hari ni tak jumpa. Betul Ustaz, saya memang bukan sengaja Ustaz, saya ada tapi tak jumpa. 6 bulan. Al-maklum lah. Biasalah tu. Halaman 30, muka surat 30, berhenti tang pada bulan 3 dulu. Hikayat. Kita ambil pada hikayatnya. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan berkait dengan kelebihan pada ucapan la ilaha illallah itu, bercerita tentang satu hikayat yang dikatakan musannif ada seorang lelaki. Tuan-tuan, kita dah sebut hak dulu dah, 6 bulan dah, cerita tentang kelebihan dia. Siapa yang sebut la ilaha illallah, nanti kubur dia, nanti semuanya jadi terang, diampunkan dosa-dosa dia, disuratkan 1000 kebajikan. Itu cerita baik-baik. Cuma ada satu hikayat ni, cerita tentang adalah seorang lelaki yang terikat lidahnya daripada berkata kalimat la ilaha illallah tatkala hendak matinya. Allahu Rabbi. Maka kita faham lah dah Nabi kata man kana akhiru kalam ilaha illallah dakhulil jannah.
Mati memang nak mengucap kalimat ni ya. Tak ada pun kita dengar lagi siapa-siapa yang mati ucaplah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak ada. Memang la ilaha illallah satu perkataan yang Allah telah susun cantik sangat untuk kita insan yang lemah. Waktu hidup boleh cakap apa benda pun boleh cakap keluar ni mulut. Nak cakap baik boleh, cakap tak baik boleh. Sebut la subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, Allahu Akbar boleh. Tapi ingat, sewaktu kita terkujur badan kita lemah, tak boleh apa belaka dah. Orang seterung tak boleh cakap apa dah. Tapi bila orang bisik ke telinga dia, la ilaha illallah, tak menggunakan bibir apapun, selidah, sepotong lidah yang ada di dalam, itulah yang sedang membantu dia. Tapi cerita laki-laki ni, dia ni bukanlah sakit apa pun tidak, tetapi dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Nak mati, nak mengucap tak boleh. Diceritakan maka mendatang akan dia oleh Nabi SAW. Maka sabdanya, bila orang ni laki-laki ni nak mati tak boleh mengucap, Nabi mai kat dia, Nabi tanya dia, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Kata mereka itu orang sekeliling dia, kata bahkan sembahyang dan puasa ia ni. Dia bukan tak puasa, bukan tak sembahyang, jenis jaga. Dan kata mereka itu bahkan, sabdanya lagi, kata Nabi lagi, adakah menderhaka ia akan ibunya? Tadi sembahyang, sembahyang, puasa, dia puasa. Nabi tanya pula, dia derhaka tak? Jadi anak derhaka tak? Maka jawab mereka ini, bahkan, kata mereka itu bahkan, maksud dia apa dia? Ya, memang betul dia ni derhaka. Maka menyeru Nabi dengan ibunya, suruh ia maaf daripadanya. Nabi panggil mak dia. Mana mak dia? Kalau dia mati nak duduk di hospital, nak mengucap tak boleh, pasal apa tanya dia tak boleh, rupanya mak dia dulu, dia derhaka kat mak. Tolong pergi ambil mak awak main di hospital. Bahasa mudah lagu tu, faham dia. Tolong cari mak dia awak main tahun ni. Panggillah Nabi. Bahkan dikatakan, maka enggan ia kerana mencabut ia akan mata ibunya. Mak dia tak mau, pasal dia korek mata mak dia. Dia bagi sakit pada mak dia ni. Mak dia kata enggan, aku tak mau maafkan dia. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasulullah, apa ni? Nabi tunjuk kat mak, dekat mak ibu dia ni, kayu api. Anak tak? Maksud dia kutulah ni kayu api. Mak dia tanya, ni apa dia ni Rasulullah? Sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Mak dia tak mau maafkan anak dia. Nabi pegang bara api. Nabi kata, ni, aku pegang kayu api ni. Mak dia tanya, pasal apa? Aku nak bakar anak hak lah ni. Dah tak mau maaf, tak apa, aku nak bakar. Maka lepas pada itu, maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan. Aku menyusu akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kesian engkau, maka jika kesian engkau akan dia, engkau maaf daripadanya, maka maaf ia itu daripadanya. Bila Nabi cerita macam mana hang kandung 9 bulan, hang boleh menyusu 2 tahun, hang tak kesian kau kat dia. Kalau hang kesian, hang maaflah, kata Nabi pada ibunya. Maka ibunya pun maafkan dia. Maka selepas dari itu, terlepas lidahnya dan berkatalah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Rabbi. Apa makna yang kita faham? Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ni terletak pada ridha kedua ibu bapa. Anak derhaka, hebat macam mana pun dia ibadat, tapi dengan ibu ayahnya dia derhaka. Nak mengucap tak boleh. Tuan, kita duk sebut la ilaha illallah waktu hidup ni lancar, waktu nak mati belum tentu lancar. Atas dunia ni pegang tasbih sak mana pun la ilaha illallah 1000. Kalau hubungan dengan ibunya tidak dia maafkan ibunya, jadi derhaka ia, banyak mana pun, selagi ibu tak maaf, tak dapat nak mengucap. Bila ibu maknanya di sini hubungan kita Allah Rasul
ibu dan ayah jangan kita tinggal. Allahu Akbar. Lepas tu saya teringat baru-baru ni lah, tak sampai sebulan, waktu kita duk banyak kematian Covid kan. Celah-celah mati-mati, duk dengar mati di kampung, mati di taman, mati. Pum, dengar kata kawan seorang masuk hospital Seberang Jaya. Merimpun lah kami dalam grup ustaz ni. Tak ada cara yang lain yang kami boleh buat. Kita buat baca Yasin, doa selamat, Google Meet, Zoom punya cara, Google. Malam tu yang hadir ramailah. Kalau saya sebut mungkin kenal-kenal belakang lah. Ustaz Abdullah Khairi ada dalam live tu, Ustaz Jeffrey Mahmudi ada, Ustaz Muhammad James Bevan Ipoh ada. Ramailah yang cuba merimpun. Saya pula masuk. Ingat nak masuk, nak join saja. Lepas tengok-tengok saya timbul, Ustaz balik, apa? Lepas tanya, kita dengar, nama apa pun panggil. Ramai orang lain panggil apa? Ni Ustaz lagi jadi Khalifah Yasin lah. Allah, kata hampa ramai ni, malu aku ni. Tak apalah, hampa lah buat semua, maka tak mau buat. Saya pun baca lah Yasin, sama orang lain baca jugalah. Cuma saya baca awal sikit ya pun. Bukan suruh orang kita baca seorang. Dia pun nak baca agak, cuma dia pun tak mau jadi kepala. Kepala saya baca. Habis baca, dia pun minta saya doa. Semua tak mau doa. Saya kata okey, minta doa pada orang lain, ustaz-ustaz yang ada dalam ni. Maka tak mau. Aduh, leceh, semua tak mau ni. Pakat tawaduk belakang, warak belakang, tak mau. Aku seorang lagi baca doa, baca Melayu, pakai teriak. Habis tu pakai duk cakap seorang sikit, dapat berita hak kita baca Yasin dia tadi ni meninggal dunia dah. Allah, terasa sungguh. Tadi baca untuk dia minta dia sihat, dan dalam doa tu saya sebut pula, ya Allah, jika kau inginkan ia sihat kembali, ya Allah, berilah. Tetapi jika takdir engkau mengambil ia, ya Allah, kami redha. Berita baca tadi tu, lepas habis baca, cakap seorang dua, pum, seorang menyampuk. Ni nak bagi tahu sahabat kita Ustaz Bakri Yahya meninggal dunia. Allah Rabbi, pakat kami malam tu jadi tak tahu nak kata apa. Nah, bila sebut kata tak tahu nak kata apa ni, kita pun fikir, ya Allah, meninggal dah kawan kita ni, buat kerja baik, ada ceramah hebat. Muncul satu zikir yang selalu dia duk zikir dulu mata dia waktu dia ni. Antara yang zikir dia duk zikir, nah, cinta Allah, cinta Nabi, cinta ummi, cinta ayah sekali, sayang Allah, sayang Nabi, sayang ummi, sayang ayah sekali. Allah Rabbi, teringat rupanya nak dapat mengucap cara baik ada kaitan dengan ibu ayah kita. Rupanya kita duk dengar seronok cinta. Lepas tu ni saya pun duk kawan dengan dia juga. Pangkat abang meninggal pun tak tua sangat, 43 tahun. Umur muda lah meninggal. Yang paling berat lagi, meninggalkan sekolah. Dia duk urus sekolah, duk cari tiap bulan puluh ribu, pun dia meninggal. Kelang kabut, kawan-kawan yang lain duk fikir. Dia duk sebut yang tu, dia pergi tak mana pun mesti dia akan sebut cinta Allah, cinta Rasul, ibu ayah tak terlepas. Pasal orang hari ni dia kata aku dengan Allah, dengan Rasul cantik, mak ayah aku biar pergi kat dia. Tu, ada orang tu tak mau balik, mak ayah rentas negeri buka dah, tak mau balik. Biar pergi, aku meluat kat dia. Biar pergi, aku benci kat dia. Dia pernah sakitkan hati aku. Dia pernah bandingkan kasih sayang aku dan keluarga yang lain. Dia jadi tak mau. Dia lupa, kalau ibu ayah terguris saat mati, kamu macam mana cerita di sini. Allah. Nabi bagi gambaran kat kita, hubungan Allah elok, Rasulullah elok, tapi ibu ayah tak elok. Ni lah. Baik. Dan telah menghikayat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahawasanya seorang lelaki wukuf di Arafah, dan adalah pada tangannya 7 batu. Maka berkata ia, ya ayyatuhal ahjar, ishhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni, hai segala batu saksi olehmu
bagiku bahawasanya aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Seorang laki-laki ni berwukuf dia ini di Arafah. Baginda ni di tangan dia ada 7 batu, dan dia kata, aku saksi bahawanya tak ada Tuhan yang lain Allah, Nabi itu pesuruh Allah. Kemudian maka tidurlah dia ni. Maka melihat dia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri dan dihisap akan lelaki itu. Dia tertidur. Lepas tu dalam tidur dia ni, dia bermimpi melihat dia ni seperti kiamat ni dia ada depan dia dah, dan akan dihitung, dihisap, dikira dah akan lelaki itu. Maka telah wajib baginya neraka. Allah, laki-laki yang pegang batu ni, dia dah pegang pada dia saksi-saksi bahawa tak ada Tuhan, semua dah tertidur. Dalam tidur dia tu, dia melihat kiamat duduk depan dia dah, duduk sampai dah. Lepas tu pula akan dikira dah, dia ni segala amalan dikira dah, dan keputusan dia neraka. Lepas daripada itu dikatakan, maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Maka datang satu-satu batu daripada 7 batu itu mencampak akan dirinya atas demikian pintu itu. Maka berhimpun segala malaikat azab atas mengangkatkan dia. Maka tiada kuasa mereka itu. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua, pintu neraka Jahannam. Maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu juga. Batu hak dia tadi pegang 7 biji ni, bila dia dalam mimpi, dalam melihat dia ini pintu neraka yang pertama, datang sebiji batu yang dia nak melontar tu. Datang pula pintu kedua, datang pula batu yang kedua, dikatakan. Maka dikatakan demikianlah hingga 7 pintu kemudian, maka dibawa akan dia kepada Arash. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, telah engkau menyaksikan segala batu itu, maka tiada ia mensia-siakan akan hak engkau. Dan aku naik saksi atas syahadah engkau, atas mentauhidkan akan daku, maka masuk olehmu akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Batu tu dia pegang, dia bersaksikan Allah, bersaksikan Rasulullah. Dalam mimpi dia ni, dia melihat, dia pergi ziarah pintu-pintu neraka. Maksud bila mai dekat, hampir-hampir dah masuk dalam neraka terus. Tapi batu ni datang selamat pada dia. Pum, jatuh dia, tak jadi masuk. Nak pi pula tengok kedua. 7 tempat dia pi, 7 pintu neraka dia pi. 7 ni datang pada dia, maka jatuh dia. Dia tak dapat masuk pada pintu neraka itu. Maka disebut Allah di sini, bila dia mensaksikan segala batu itu, maka Allah Ta'ala takkan sia-siakan dia. Kita pun satu benda, kan? Kenderaan kita, bahawasanya ya Allah, kenderaanku ini aku bersaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Engkau, tak ada Rasulullah melainkan Muhammad itu bersuruh Allah. Kita naik ni dengan rasa kita nak buat ni betul kerana Allah. Apa benda pun, rumah kita pun, andai kata semua benda yang kita buat atas dunia ni, kita berniat mentauhidkan Allah. Aku ada keluarga aku, ya Allah, aku saksi bahawa keluarga ini semua adalah daripada Engkau. Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan yang lain. Aku bersaksi bahawa mereka ini kenal Engkau. Tidak ada cara mereka kenal melainkan Rasulullah mengenalkan juga mereka. Allah Rabbi. 7 batu. Dikatakan di sini, dan aku naik saksi bahawa atas syahadat Engkau, atas mentauhid akan aku, maka olehmu, masuk olehmu akan syurga, kata Allah. Maka tatkala hampir ia daripada pintu syurga, maka tiba-tiba segala pintu terselak, terbuka, maka datang syahadah la ilaha illallah, dan dibuka akan sekalian pintunya. Masuk, maka masuklah demikian lelaki itu. Wallahu alam. Allahu akbar. Bermakna atas tauhid kalimat la ilaha illallah boleh menyelamatkan kita dari neraka, yang pertama. Dan bila kita dipilih pula oleh Allah untuk masuk pintu syurga, bila mai saja kita, pintu tu buka sendiri. Macam kita pintu automatik lah ni, kan?
Lalu saja terbuka, lalu saja terbuka, lalu saja terbuka. Tu dunia kadang-kadang rosak, tapi pintu syurga Allah nampak kawan tu mai dah, terbuka dah. Datang kalimat la ilaha illallah, terbuka habis, terbuka semua. Tadi buka sikit-sikit lah. Bila dia mai syahadah la ilaha illallah terbuka, maka masuklah lelaki tu dalam pintu mana yang dia nak. Allahu Rabbi. Tuan-tuan bayangkan, kalimat la ilaha illallah boleh menyelamatkan seseorang itu dari neraka, boleh memasukkan seseorang itu dalam syurga Allah dengan kalimat yang mudah, la ilaha illallah. Ini yang kita jarang-jarang duk berzikir. Kita ni malah nak sebut la ilaha illallah. Kalau tu imam tak sebut la ilaha illallah, kita takkan sebut. Kita nak buat seorang-seorang, kita jadi payah. Pasal apa jadi payah? Pasal hati kita ni tidak ada rasa cinta pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat Dr. Mustafa Omar, ulama tafsir di Bumi Riau, dia pernah sebut berkait dengan Allah. Kita kena cinta pada Allah, kita kena saksi akan Allah. Maksudnya apa? Cinta ni kita kena sayang ke Allah Ta'ala dengan tak boleh. Kalau kita tinggal sikit Allah, jadi macam tak sempurna cinta kita, kan? Lepas tu kena saksi akan Allah, kena yakin pula, aku bersaksi bahawa apa yang aku dapat dari dia, apa yang dibina itu adalah kekuasaan dia, apa yang akan datang dari dia. Saksi akan Allah. Kita hari ni tak berasa Allah, berasa kita je belaka. Nah, hari ni kita tak apa, boleh buka surau. Ni disebabkan AJK lah yang selalu jaga kami. Cik kan jaga mana pun, JK pun dah tak boleh main surau. Lena lah juga dia pun, kan? Dia kata apa? Ini disebabkan ketua kampung lah ni, ketua taman lah ni, betul-betul dia ni berjaga kita lah. Pergi bagi Panadol seorang 2 biji. Kita duk kata mujak dia bagi Panadol, pakat tak kena Covid belaka. La ilaha illallah. Hang kena Panadol ke, hang buh garlic ke, hang makan apa pun, kalau sampai hari sampai mati-mati juga belum. Nah, cuma Allah suruh kita retiar, Allah kita suruh usaha. Tak suruh kata tak apalah, buat macam mana, dah kena kat aku. Makanlah ubat, buhlah yang zam-zam, buhlah makanlah yang kelapa, orang bagi cadangan macam-macam. Tak apalah, buat macam mana, kalau mati, matilah. Lah memang sungguh, tapi retiar. Hang yakin ke hang mati tu hang siap dah? Itu soalan dia. Tak ingatkah kita satu hari waktu majlis hebat Rasulullah dengan sahabat, mai seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni orang panggil orang awam, kampung biasalah, mai tempat tu. Sahabat duk ada keliling Nabi ni, duk khusyuk dengar apa yang syarahan Nabi, tausiah Nabi. Mai dia ni senang-senang tanya Nabi terus. Dia angkat tangan. Mata sa'ah ya Rasulullah. Bila hari kiamat akan berlaku Rasulullah? Tu dia tanya kiamat. Agak-agak kita lah, kita tengah duk mengaji elok ni, mai seorang siapa tak kenal ke. Tak, bila nak kiamat ke? Kita tak pelik lah, kita tengok atas bawah dia ni betul kedak ni. Sahabat Nabi lagi lah, kami sendiri tak berani tanya Nabi bila nak kiamat. Mai dia ni tanya direct terus. Lepas pada tu Nabi tanya dia balik. Ma a'datta laha. Nabi tanya, apa yang hang dah bersiap dah? Apa yang kamu dah ready dah? Kamu ada bekal apa dah nak tanya kiamat ni? Awak dah siap banyak ke amalan? Kawan ni pun cakap, aku tak ada hebat amalan Rasulullah. Kalau nak kira PA, pembantu kanan Nabi Sayyidina Abu Bakar, baru cerita bab infak nah 100% bagi semua. Kalau sejuta, kalau 1 bilion tak ada simpan langsung. Baru cerita infak. Tak sembang bab semayang lagi. Sayyidina Osman sedekah hebat, semayang pun hebat. 1 rakaat semayang sunat 30 juzuk, 2 rakaat 60 juzuk. Uish, nak lawan tak boleh. Kita tak dapat. Tengok sahabat Nabi, betapanya hebat mereka ini. Manusia ni, segala-segala apa kita sebut sahabat Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab, hebat tak dia? Hebat juga. Bukan sekadar puak kafir takut, syaitan pun takut dengan Allah Sayyidina Umar. Maknanya hubungan dengan Allah cukup hebat. Kawan ni kata nak banding sahabat lain tak dapatlah Rasulullah. Habis tu apa yang hang berani tanya kiamat bila dah tak siap?
Takkan hang buat amalan apa cerita? Dia pun cerita semayang macam biasa. Orang dia semayang juga fardu. Puasa biasa pun buat macam biasa dah, tak ada lah special. Habis tu dia kata aku ada satu je Rasulullah harap-harap ni lah boleh duk bantu aku nanti. Ana uhibbu ilallah wa rasulih, dia kata. Aku ni hanya cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah. Sahabat yang dengar ni nak dapat jawapan dari Nabi. Bila kawan ni jawab, Nabi tanya, dia jawab, Nabi tanya lagi. Apa pula antara perbualan ni? Sahabat duk nanti jawapan Nabi ni. Bila dia kata, aku hanya cinta Allah dan Rasulullah. Engkau lah. Oh, Nabi kata pada dia, anta ma'aman ahbabta. Al-mar'u ma'aman ahab. Engkau hang akan bersama-sama di hari kiamat nanti dengan orang dan yang engkau sayang. Di dunia ni hang sayang aku, di akhirat hang sama dengan aku. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Kita ada tak betul tak sayang Nabi mentara tu? Tak ada. Kita mengaku di mulut sayang, tapi cara hidup tak sayang Nabi pun. Ibadat sunnah kita tinggal berlambak. Nah, saya sebut ringkas bila sunnah kita mudah-mudah hari ni. Sunnah yang tak payah buat apa maklum, orang lelaki. Hanya biar dia tumbuh, hanya biar ejah bagi elok je. Janggut hari ni pun sunnah lah tu. Tapi buat macam mana? Gatal sat dia kata. Tak apalah, cari cara lain pula. Sunnah apa lagi? Nabi bangun semayang malam. Sebab orang ni tuan-tuan, masuk syurga bukan satu pintu, banyak pintu Allah sedia. Pintu babus sadaqah, babus salah, babul jihad, babul rayyan. Cerita hak orang ni kan? Babul Quran. Kita nak masuk pintu mana ni? Sebab tu saya dah sebut, kita kena cek balik diri kita. Apa hak boleh bantu kita, yang boleh kita pegang dia elok-elok. Kita tak tinggal dia, dan dia ni amalan yang bakal menyelamatkan kita. Ada tak kita satu-satu? Nak kalau kata sedekah, kita bukan kaki sedekah. Kalau bukti dia apa? Ustaz tahu mana kami bukan kaki sedekah? Ialah tiap-tiap petang member telefon ajak kena kopi, sepanjang 5 tahun kena dia, sekali pun tak pernah bayar. Syek dia aja bayar, bukan kaki bayar, kaki sedekahnya orang ni. Tapi orang jenis sedekah ni, dia suka belanja ni, dia tak kira hang bawa kopi bistro ke, kedai oktan ke, kedai kopi biasa ke, kopi mahal ke, dia kerja dia kira dia nak bayar. Tak apa, biar aku. Hak tu jenis kaki tu, orang dah dapat rasa lazatnya sedekah. Tu abang lagu mana apa dia akan buat. Ada orang dia tak boleh sedekah, dia sayang duit. Ustaz duk cerita jangan Ustaz, cukup-cukup makan Ustaz. Kalau Ustaz pandai korek lagi cerah nanti, dia tak. Pasal saya penuh sendiri tuan-tuan. Saya bersaksi sendirilah waktu saya di Masjid Agung An-Nur di Bumi Riau tu, datang Ustaz Yusuf Mansur. Kalau tuan-tuan tengok di Indonesia ni, dia ni ustaz yang berpengaruh kuat. Dia bawa tajuk ya. Tak silap saya, kelebihan sedekah. Ramai ni, kalau kita kata kita ni Masjid Zahid lah, penuh orang. Masjid Bukhari ke, penuh orang. Kita bagi gambaran masjid besar. Dia cerita tuan-tuan, buat sedekah ni, yang last 10 minit, 20 minit last tu yang saya tak boleh nak bayang. Dia cerita macam kita ni sedekah hari ni Allah bagi. Dia boleh bagi, dia bagi ayat tu, orang yang sedekah ini Allah bagikan cara bagi orang sampai terlekat di hati ni. Tiba-tiba ada tim penitia, geng-geng hak tugas tu berjalan bergerak. Kalau kita buat tabung biasa lah, RM1 kan. Tapi dak, hak saya duduk tengah-tengah ramai ni, tengok ada orang yang buka jam bagi tepi saya kan. Buka bagi, ada kawan tu kunci motor bubuh dalam tu. Saya duk kata aku main naik motor kat ni, aku bagi aku dia jalan kaki ni, duk fikir juga. Tengok kawan tu, biar betul hang ni susah pada aku tengok muka. Tak apalah, bukan kekal bukit motor, kunci kereta pun ada romboh. Memang dia buat ni. Dia siap kata lagi dekat kalau orang lelaki-lelaki mai, bini pun mai, dia akan kata, ni bapa-bapa jangan marah ibu-ibu malam ini ya. Dia kata, oh kita pun jadi siapa? Ibu-ibu malam ni pasti nak mengeluarkan semua emasnya. Oh, bagi semua. Pakai lagi pok-pok dia tu. Tak apa dah beli lain kan. Dia cerita pula, orang yang bagi ni Allah akan ganti lagi baik. Muda maklum-maklum tu, ibu-ibu tu, bang sak-sak dah buat boh.
Lah kali depa umur depa mai kutip tak depan. Bukan takat kunci motor, bukan takat kunci kereta, geran tanah pun ada orang bagi. Tu dia saya kata hebat. Saya kalau malam ni boleh goreng awak kelak lagu tu semua pakai keluar rumah malam ni. Awak tak kami bagi geran rumah ni tak ambil lah. Tapi tak saya tahulah. Tapi bukan senang tuan-tuan. Siap depa bagi saya pun tak duk cari juga ilmu tu masuk tu. Dia punya ayat dia pancing malam tu. Kawan tu balik jalan kaki ramai tau. Saya dah ada motor semanggai waktu tu. Fikir balik kata mampu dah aku pula motor juga. Tapi duk fikir jangan lagi. Tak kuat lagi. Kita pun tengok orang ni bagi jam, cincin lah segala macam lah, subhanallah. Tu kalau ada orang kaki sedekah tu, dia masuk pintu sedekah. Kan? Ada orang dia tak boleh sedekah ni dia sayang. Nak berjihad. Jihad memang tak berani langsung. Tak tepi dah pintu ni. Ada pula babus solah, pintu solat. Orang ni jangan cakap lah bab semayang sehari 100 rakaat. Tu dia. Level sahabat Nabi paling sikit 100 rakaat semayang sunat. Kita buat 2 pun mengah banyak pada tak mengah. Tak maulah, cukup lah. Sahabat 100. Ada orang yang kaki semayang. Habak je ada semayang apa? Setiap semayang sunat yang ada yang dia rasa tu Nabi buat, semua dia buat. Jenis ni sayang sungguh. Orang ahli solat masuk pintu solat. Ada orang apa lagi? Puasa. Sebut je puasa apa yang mai saja lintas semua aku buat. Aku ni memang kalau puasa aku memang tak tinggal. Takatlah alhamdulillah. Hak jenis ni orang cinta. Tinggal sehari puasa menyesal. Bukan puasa Ramadan, puasa sunat. Dia rasa macam tak senang duduk. Ya Allah, tak maaf lah ya Allah kau ni aku bukan sepa kena pergi klinik, dia pun suruh minum ayak gula, dia pun suruh minum ayak ni, dia pun suruh macam-macam. Aku pun dah minum pula. Tawak dah merasa biak ni. Takkan nak biak lagu tu ya. Pi kedai kopi kena kopi pula. Hari tu lega sikit tapi minta maaf lah ya Allah. Orang cinta ni pintu lagu tu lah bagi kat dia syurga. Ada orang tak boleh buat macam-macam dah. Semayang malas, puasa malas, sedekah lagi payah. Satu benda yang cukup mudah. Tak payah kita penat-penat pergi mana. Buka Al-Quran, baca Quran. Allah bagi pintu syurga, pintu Quran. Tak boleh buat apa dah kita ni. Kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran dunia ni, akhirat dia akan bagi syafaat. Masuk syurga kerana dia. Cuba kita cari balik. Dalam banyak-banyak ni Ustaz kita ada cerita ni apa agak-agak boleh kat aku. Nah, sedekah ni tak tahulah kalau ada orang ahli sedekah ni dia cukup suka sedekah sungguh. Ada saya jumpa seorang datuk ni cukup baik hatilah. Dia siap kata lagi Ustaz, saya ni biar bagi sedekah ke orang tak apa Ustaz daripada kena saman denda pasal SOP ni dia kata. Kan ada orang ketegak sanggup tak apalah 5,000 je. Dia kata saya 5,000 kalau kena saman saya tak suka. Biar sedekah tak apa. Jenis orang sedekah ni Allah. Bayangkan orang yang biasa main saya cerita ni mungkin tuan-tuan tak kenal lah belah-belah Penang tu. Siapa yang ikut rombongan dengan dia, contoh dia main dah start tu sebiji van kalau naik 20 orang ke 15 orang ke. Kita ni nak main kenuri. Cerita dia pemain kenuri rumah saya tu di Tandop tu. Lepas tu dia berjalan terus. Dia pun cerita kami pi dengan dia ni Ustaz. Turunkan Rabu. Bagi duit poket seorang 100. Oi. Kita akan duit poket pinjam kawan pula. Pinjam Ustaz tu. Kan? Ni dak bagi seorang 100. Depa pun fikir, aku kan nak main beli pawon tapi dah bagi 100. Beli juga. Beli baju 2 pasang kepiah songkok aja orang buat beli. Allah Rabbi hak jenis baik ni jangan kata Allah bagi. Jadi kita lah pilih lah jalan mana gamuk-gamuk kita ni yang boleh selamatkan kita. Nah, dan kita sebut yang terakhirnya lagi saya dikabarkan saya dijemput untuk baca Yasin pula rumah anak tuan imam kita kan. Nah, lagi panjang-panjang lambat-lambat pula. Lambat pula sampai Penang, tak aci ya. Tuan-tuan dekat nak. Hari ni sehari ni duk tak kereta yang ni. Allahu akbar. Besok sehari pula. Esok 4 program, pagi saja 3. Allah tak tahulah. Minta mati celah tu lega anak. Kalau mati tengah lena rugi ke? Biar mati sibuk-sibuk saya suka, biar sibuk-sibuk mati. Ya Allah mudah-mudahan mati baik-baiklah, tak malah mati hadur relax. Duk isap okok mati. Nah contohlah. Nah, dan dikatakan memadalah kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi orang yang menuntut kemenangan dunia dan akhirat. Allah.
Nah, cukup dengan kalimah la ilaha illallah ni, zikrullah, ingat pada Allah, boleh menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya kira mungkin sekadar tu dahulu. Saya pun tak tahulah di Kedah ni SOP dia maghrib lagi ke sampai isyak saja ke atau lebih ke. Tapi saya kira ni lebih sikit-sikit ni tak apalah. Pakat duk tengok dari tadi memang semua jemaah kejam belaka. Pasal pakat duk paling kejam. Paling kejam kan, tengok saya apa dah tengok jam tak nak komat nak habis tu, kejam sungguh tuan-tuan ni. Kerja paling kejam. Tapi yang paling kejam Tok Bilal. Memang paling kejam. Kerja dia tengok paling kejam bila nak azan kan. Tapi bukan kejam tak baik, paling kejam. Sekali dia kata kejam pula, bukan kejam tak elok. Kejam tu jam tu lah dia tengok kejam. Subhanallah. Jadi insya-Allah saya kira mungkin sekadar tu dahulu. Mohon maaf banyak-banyak tak sebahasa, tinggi suara dan sebagainya. Insya-Allah kita jumpa pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu dua perkara, yang pertamanya seperti biasa saya menjalankan dana wakaf untuk pembangunan pusat pengajian Darul Hasanah saya di Sabah sana. Alhamdulillah tuan-tuan, baru-baru ni 2-3 hari saya tualah berprogram ceramah maulud dan sebagainya. Allah izin lebih kurang 5-6 ribu saya transfer hentak dengan izin Allah lah. Jadi saya masih lancarkan seperti biasa. Jika tuan-tuan berhajat untuk wakaf pembangunan yang sedang dibangun, sekarang ni saya dilaporkan bangunan tu dah naik, bata-bata pun dah naik, simen pun dah buh dah. Ada lagi lah dalam-dalam di atas dan sebagainya, memerlukan hampir 400 ribu. Sekarang ni mungkin dah guna 100 ribu, ada baki lagi lah insya-Allah. Sekarang tuan-tuan berhajat untuk wakaf, niat wakaf untuk ahli keluarga tuan-tuan yang dah meninggal dan sebagainya, insya-Allah sangat dialukan. Dan yang kedua, seperti biasa dah sudah lama 6 bulan tak jumpa, pokoklah duk teringatkan bilih Sabah, malam ni rezeki ada, bawa main sikit. Saya buat packaging RM10 sahaja. Minyak atar white out pun ada, yang lain tak ada lagi, minta maaf. Minyak angin ke, minyak orat ke, minyak apa ke, tak ada lagi. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah yang kurang kelemahan saya sendiri, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الصدقة. اللهم اجعلنا من أهل الصيام. اللهم اجعلنا من أهل التوبة. اللهم اجعلنا من أهل الجهاد. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.